Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azif Aimi Al-Basri bin Muhammad Musa. Nombor matrix 23 BE 01009. Hari ini kita nak bincangkan tentang apakah itu dua kalimah syahadah. Kalimah syahadah ni merupakan rukun Islam yang pertama. Namun, adakah kita benar-benar mengetahui apakah makna di sebalik rukun tersebut? Setelah kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, bila pula kita mengucapkan syahadah sebagai memenuhi tuntutan rukun Islam yang pertama itu? Oleh itu, kita harus mengetahui dahulu maknanya. Syahadah ini terdiri daripada dua lafaz, iaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan lafaz kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Syahadah ini menurut definisinya daripada kamus Arab mengatakan bahawa kesaksian seseorang yang hadir dalam satu peristiwa dengan memberitahu, menceritakan atau mengakui apa yang diketahui melalui panca indera sama ada melihat, mendengar, merasa atau menyentuh akan sesuatu perkara. Seperti mana lafaz itu tadi, aku bersaksi bahawasanya lima panca indera tadi telah menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Seperti mana langit diciptakan, seperti mana manusia diciptakan, seperti mana tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada manusia itu sendiri. Seperti kita boleh melihat, boleh makan, boleh mendengar. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran ataupun kita menyaksikan tadi, bukti penyaksian kepada syahadah itu tadi. Dan kedua, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti mana kita umat akhir zaman sekarang yang lahir jadi Nabi, kerana Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Kita ni lahir-lahir telah terus mempercayai dengan hati, kerana Islam adalah agama yang membenarkan dengan hati dan seterusnya menggunakan lisan dan kata-kata. Seperti mana penyaksian, seperti mana kita menyaksikan kebesaran Allah, kebesaran Nabi juga dapat disaksikan dan dilihat juga. Begitulah maksud saya. Seterusnya saya pas kepada orang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amsyar Wafi bin Rashdan, nombor matrik 23 BE 01021. Jadi seterusnya adalah apakah tanggungjawab selepas mengucapkan syahadah. Jadi pertama, di sebalik kalimah syahadah itu sendiri terdapat dua lafaz pengakuan yang selalu diucapkan oleh lisan manusia, iaitu mengandungi makna yang besar ketika proses penyebutan lafaz tersebut. Dua perkataan tersebut merupakan janji dan sumpah setia yang hanya dilakukan bagi orang yang betul-betul mengetahui dan yakin dengan apa yang ia lafazkan. Hal ini juga sama seperti keadaan apabila seorang itu mengangkat ikrar sumpah untuk menjalankan tugas, ataupun seorang tentera yang melafazkan sumpah setia kepada sesebuah angkatan tentera demi negara. Lafaz yang disebut mestilah difahami, mengambil tanggungjawab sesudah mengucapnya, meyakini dan bersedia dengan segala bentuk cabaran yang akan menggoyahkan dirinya terhadap janji dan sumpah setia itu sendiri. Begitu juga dengan dua kalimah syahadah, bukan sekadar ucapan yang menitip di bibir sahaja, tetapi harus diyakini dengan iktikad yang kuat dan mesti dibuktikan dengan anggota selepas mengucapnya. Selepas mengucapkannya, ia bermaksud seseorang telah bersedia untuk menerima amanah serta melakukan apa yang diperintahnya ke atasnya dan meninggalkan apa yang ditegah ke atasnya. Barang siapa yang telah mengucapkan syahadah, maka diharamkan baginya neraka, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Umadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka Allah mengharamkan ke atasnya api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini bermakna seseorang itu terselamat apabila berada di jalan yang benar, iaitu agama Islam, sebagai suatu cara hidup dengan mengamalkan segala kewajipan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertingkatkan ibadah kerana Allah, meninggalkan perkara yang ditegah baginya dan mengajak Muslim yang lain ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim bin Rashidi, bernombor matrik 23 BE 01003. Untuk part yang seterusnya adalah perkara yang membatalkan syahadah. Seperti mana sebuah perjanjian, ia akan terbatal jika sesebuah pihak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan janji yang
janji sumpah setia syahadat ini. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk mengambil mudah dan memandang ringan tentang hal ini, terutamanya hal-hal yang melibatkan agama lain dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, apa-apa sahaja perbuatan yang menunjukkan bahawa seseorang itu murtad, maka terbatallah syahadah baginya. Menyekutukan, mensyirikkan Allah boleh berlaku dari sudut keyakinan, sebutan dan perbuatan. Mensyirikkan Allah dari sudut keyakinan boleh terjadi dalam banyak hal, terutamanya mengamalkan dan berpegang kepada sesebuah aliran yang sesat dan menyeleweng daripada agama Islam, sehingga ada yang menyamakan makhluk dengan Allah dari sudut zat, sifat serta perbuatan. Bukan itu sahaja, kemajuan sains masa kini menyebabkan lahirnya golongan yang menolak agama dan secara tidak langsung menolak kewujudan Tuhan. Mensyirikkan Allah dari segi sebutan pula boleh berlaku apabila kita mengucapkan sesuatu yang berlaku tetapi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang kita ambil adalah kita menyebut bahawa kekayaan yang kita alami sekarang adalah kerana ihsan dan kebaikan pemimpin, sedangkan yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada sesetengah pihak juga mencerca Nabi dan menghina Allah Azza wa Jalla secara terang-terangannya, juga adalah suatu keadaan yang membawa kepada syirik. Menyekutukannya secara perbuatan pula adalah meyakini bahawa makhluk yang mengatur alam semesta dan rezeki yang diperoleh oleh manusia. Adapun terdapat sesetengah kelompok yang masih mengamalkan fahaman animism, yang mana menyembah alam sebagai Tuhannya. Lebih teruk lagi, Muslim yang mengaku dirinya adalah Muslim sejati namun menyimpan tangkal, menggunakan hikmat bomoh seperti saka, susuk dan segala larangan yang dilanggar oleh ajaran Islam. Ajaran Islam adalah sesuatu kebersihan hati pada penganutnya yang dapat dijaga daripada terpesong mengikut ajaran-ajaran yang aneh tersebut. Dengan solatlah dapat memelihara diri daripada kesyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Aizat bin Muhammad Saleh. Nombor metrik saya 23 BE01015. Jadi dirinya saya di sini untuk menceritakan tentang syahadah ulangan daripada tajuk kami, iaitu lafaz syahadatain. Timbul persoalan apabila seorang yang telah dilahirkan sebagai Muslim kerana berketurunan Muslim, adakah perlu melakukan syahadah di hadapan ulama atau mana-mana pihak yang berautoriti? Jawapannya adalah tidak perlu. Hal ini kerana kita telah pun dilahirkan sebagai Muslim dan dididik sejak kecil melalui garis panduan agama Islam. Bukan itu sahaja, kewajipan harian seorang Muslim adalah untuk menunaikan solat yang mana terkandung di dalamnya syahadah ketika bacaan tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Oleh sebab itu, cukuplah mengucapkan syahadah itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat, dan tidak disyaratkan bagi Muslim untuk mengucapkan semula dua kalimah syahadah di hadapan mana-mana ulama atau pihak yang berautoriti. Anak-anak yang baru lahir tetapi berketurunan selain agama Islam pula semuanya dilahirkan bersih dan suci serta tidak mempunyai kecenderungan untuk menganut mana-mana agama. Justeru, syahadah hanyalah perlu diucapkan setelah seseorang itu benar-benar ingin memeluk agama Islam dan dosa-dosanya yang lampau akan diampunkan, dan tidak perlu diucapkan bagi yang sudah dilahirkan sebagai Muslim. Tambahan lagi, menjadi kewajipan kepada seorang Muslim yang pernah murtad dan ingin memeluk agama Islam semula untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Telah memadai bagi seorang Muslim itu untuk menjaga perkara-perkara yang dilarang oleh syarak untuk tidak dilakukan, khususnya perkara yang boleh membatalkan syahadah. Syahadahnya akan kembali diperakui dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bertaubat dan melaksanakan segala perkara yang dituntut ke atasnya sebaik-baik dan seikhlas-ikhlas amalannya. Demikian itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Hairul Rizal. Nombor metrik saya 23 BE 01004. Okay, pada hari ini saya ingin One shot. Come shot. 2019. bercerita ataupun Mamak nampak tetek kan? menerangkan tentang kemanisan iman dalam lafaz syahadatain. Okay. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, ia akan dapat kemanisan iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai daripada yang lainnya. Kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dan akhir sekali, membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okay. Sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis di atas, ada tiga hal yang mencerminkan wilayah keimanan. Jika seseorang mukmin memilikinya, ia akan menikmati rasa dan manisnya iman. Okey, yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Sesungguhnya manusia apabila telah mengucapkan syahadatain dengan ucapan yang murni dan jujur, ucapan yang sejalan antara lisan dan hati di dalam berikrar, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nescaya ia telah menjadi orang yang beriman dan melaksanakannya sepenuhnya ajaran Islam dalam kehidupannya. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa hubungan yang kuat dan abadi adalah hubungan cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari redanya. Apabila cinta seseorang kerana sebab-sebab harta, pangkat, keturunan, kecantikan dan sebab-sebab yang lain, maka cinta tersebut adalah cinta yang sangat rapuh dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka dan ianya akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka berjumpa atas kehendaknya dan berpisah juga atas kehendaknya. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang saat itu berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang lalu. Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintai orang tadi." Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya? Ia menjawab, belum. Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud, beritahukan hal itu kepadanya. Ketika berjumpa orang tadi, ia berkata, aku mencintaimu kerana Allah. Orang tadi menjawab, semoga Allah mencintai anda yang telah mencintaiku kerana ingin meraih redanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Yang ketiga, akhir sekali, membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke neraka. Sesungguhnya nikmat Islam ni adalah nikmat termulia. Mereka yang memeluk Islam ni dan mempunyai akidah yang murni kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Umat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat yang diselamatkannya daripada syirik dan menuju sebuah hakikat bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Jika seseorang ni membenci kembali kepada jahiliah sebagaimana bencinya jika ia dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, saat itu ia akan merasakan lazat dan manisnya kemanisan iman ni, kerana ia faham bahawa kehidupan, keamanan dan keselamatan itu ada pada iman.
Apabila hubungan hatinya sentiasa terpaut dengan Allah, tunduk dan patuh kepada setiap arahannya, hidup bersama cahaya kitabnya dan sunnah rasulnya, ia pasti menolak untuk melakukan maksiat dan melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika inilah ia merasakan kelazatan dan manisnya iman dalam perasaan nurani dan dalam hatinya. Akhir kata daripada saya, marilah kita merenungkan kembali kemanisan iman yang terkandung dalam lafaz syahadatain ini. Semoga kita semua dapat terus menguatkan iman dan menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kebaikan dan kasih sayang.